Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita dipilih lagi oleh Allah untuk sama-sama berhimpun, berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis zikir. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti, kalian semua dalam rahmat dan ridha Allah selalu sihat walafiat. Jadi insya-Allah sama-sama kita perbetulkan qasad dan niat kita nak belajar kerana Allah. Kita nak belajar kerana nak memperbaiki solat kita, nak memahami sembahyang kita, agar dapat kita mendirikan solat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan memberi faedah kepada diri kita. Banyak faedah yang kita akan perolehi hasil daripada solat yang sempurna. Jadi untuk mendirikan solat yang sempurna perlu ada ilmu. Al-ilmu imamul amal. Kata Nabi SAW, setiap ilmu itu merupakan ikutan bagi amal. Setiap kali nak beramal mesti ada panduan maksudnya. Kalau kita beramal tanpa panduan, maka nafsulah yang akan memandu kita di dalam ibadat. Kita telah maklum nafsu ni dia tak akan mengajak kita kepada benda baik, melainkan perkara yang tidak baik. Jadi kalau kita beribadat tanpa ilmu, maka ibadat kita tu nanti akan ditarik ataupun dibawa oleh nafsu kita kepada perkara yang membinasakan. Dengan sebab itu Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu fardu, wajib, mesti. Jadi tengah hari ini insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi kitab Muniyatul Musalli. Jadi kawan-kawan yang nak ikut kelas ni secara online, saya letak kat bawah tu, untuk gambar kita ada letak situ, kitab Muniyatul Musalli. Jadi boleh dapatkan untuk yang nak mengikuti kelas secara berkala. Boleh. Kitab ni kita ada bacakan 2-3 tempat kita baca kitab ni. Jadi boleh ikutlah insya-Allah. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan orang yang sembahyang, makna orang yang mendirikan sembahyang dengan cara yang betul. Mendirikan sembahyang dengan cara yang betul, dengan kaifiat yang betul, dengan kaedah yang betul. Di awal kitab ni dulu kita telah diterangkan oleh musannif, sembahyang ni dia ada rupa zahir dan rupa batin. Sembahyang ni ada rupa zahir dan ada rupa batin. Rupa zahir sembahyang adalah kelakuan yang kita boleh lihat, yang dilakukan oleh anggota kita, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, memberi salam, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyyat. Itu rupa zahir. Dan jangan lupa sembahyang ini ada juga rupa batin. Rupa batin yang dimaksudkan contohnya khusyuk hati kita. Hati kita hadir di dalam sembahyang. Hati kita tidak lari. Dalam sembahyang hati kita tak pergi ke tempat lain, melainkan hati kita
di dalam solat mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengambil tahu, memahami akan erti ataupun maksud bacaan-bacaan Quran ataupun zikir ataupun tasbih yang kita bacakan dalam solat. Kemudian hati kita memuji-muji Allah, membesar-besarkan Allah dan menghina diri kita, merendahkan diri, merasakan diri kita hamba yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesilapan, banyak kesalahan, mengaku yang diri kita jahil, Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui, mengaku diri kita ni lemah, berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu. Mengingat dalam hati kita segala perbuatan kita di dalam sembahyang ini adalah dengan pertolongan Allah. Kita boleh baca, kita boleh ingat rukun-rukun, ini semua bantuan dan pertolongan Allah. Itu masuk dalam khusyuk sembahyang, itu rupa batin sembahyang. Maka usahakan supaya setiap kali solat kita mendapatkan dua ni. Jangan semata-mata bersungguh-sungguh menjaga rupa zahir sembahyang dan mengabaikan rupa batin tadi. Sebagai contoh, zahirnya kita dah mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang selayaknya, bacaannya dah betul, bacaannya dah sedap, rukun qaulinya dah betul, rukun fi'linya dah betul, tumakninah dah ada. Tiba-tiba hatinya tidak hadir di dalam sembahyang. Hati kita merayau entah mana-mana dalam sembahyang. Dalam sembahyang itulah hati kita masih lagi bersibuk, berbimbang, memikirkan urusan-urusan dunia ataupun urusan yang tidak bersangkut paut dengan ibadah sembahyang. Jadi usahakan supaya hadir hati setiap kali solat. Usahakan maknanya memang diperlukan mujahadah lawan, kerana kita akan diganggu oleh syaitan dan nafsu supaya memalingkan ingatan kita daripada sembahyang kepada benda lain. Betul? Semua orang akan alami benda tu. Semua orang alami, daripada imam sampai ke makmum, sembahyang seorang, sembahyang berjamaah, pasti akan ada gangguan tu. Memang syaitan dan nafsu tu memang dia mengganggu ibadah. Di situlah peluang untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh lawan. Ingatkan aku sedang solat. Ingat aku sedang solat. Aku sedang sembahyang, aku sedang solat. Maknanya tak boleh aku nak memikirkan kepada selain Allah. Itu mujahadah lah. Jangan ikutkan. Jangan bila dibisik jangan kita layankan. Maknanya ikutkan tu jangan dilayan. Jangan dilayankan. Kang kalau dilayankan kang siap pergi family store beli barang, balik. Kalau dilayankan kan sampai pergi mancing dapat ikan bawa balik. Tu kalau layankan, ikut dibisik tu tak sedar dah. Dah pergi tengah laut dah rupanya. Tubuhnya dalam masjid. Tubuhnya kat surau. Hatinya dah sampai ke laut dah. Itu maksud. Kalau orang perempuan tubuhnya di masjid, di madrasah, di pejabat, di surau, hati dah pergi shopping. Itu maksudnya. Baik. Jadi orang yang menunaikan sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliharakan dia, orang yang menjaga sembahyang. Masuk dalam erti kata orang menjaga sembahyang ni apa? Bukan sekadar solat berjamaah, bukan sekadar solat awal waktu, bahkan masuk dalam erti kata orang yang memelihara sembahyang, dia menuntut ilmu tentang sembahyang. Kenapa kita belajar sembahyang? Kenapa hari ini kita nak belajar bab solat? Sebab kita nak jaga solat kita daripada terbatal, supaya kita nak mengetahui apakah perbuatan yang membatalkan sembahyang agar dapat kita jauhi dan elakkan, supaya kita boleh menyempurnakan lagi sembahyang kita. Jadi orang yang belajar ilmu tentang solat adalah orang yang apa? Orang yang sedang berusaha memelihara, menjaga sembahyang. Jadi menjaga sembahyang, memelihara sembahyang bukan bermaksud semata-mata solat awal waktu, solat berjamaah, bukan. Bahkan perlulah menuntut ilmu yang bersangkut paut dengan sembahyang, supaya kita terselamat daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang tanpa kita sedari. Kalau kita tak belajar, barangkali setiap kali solat, setiap kali itu juga kita membuat benda yang membatalkan sembahyang. Kalau kita tak belajar bab solat, barangkali kemungkinan besar setiap kali kita solat, setiap kali itulah kita membuat perkara yang membatalkan solat tanpa kita sedar. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sembahyang,
berjamaah lagi, tapi dia tak sedar yang dia masih lagi di dalam hadas besar contohnya. Dia tak tahu yang dia masih lagi di dalam hadas besar haid, hadas besar sebab jima, hadas besar sebab keluar mani, ataupun hadas besar sebab nifas dan sebagainya, kerana salah cara mandi wajib. Nampak tak tu? Kerana dia salah dekat situ lagi. Kesalahan yang dibawa dalam solat tadi, kesalahan yang dibuat sebelum solat lagi, iaitu mana? Salah cara mandi janabah. Mandi janabahnya, mandi junubnya tidak sah. Tapi dia tak tahu. Dia ingatkan dah sah. Sebab dia mandi wajib dalam keadaan tak tahu, tak belajar. Dia dengar orang kata mandi wajib meratakan air seluruh tubuh badan, dia pun buat tanpa dia tahu meratakan bahagian mana, waktu bila nak dijatuhkan niat waktu mandi wajib, air yang bagaimana yang boleh digunakan, air yang bagaimana yang tidak boleh digunakan. Nampak tak tu? Itulah sebabnya wajib kita belajar ilmu yang bersangkut paut dengan sembahyang. Jangan sombong. Jangan kita mengaku kita dah pandai sembahyang. Jangan kita perasan yang kita dah pandai, dah alim dalam bab solat, sedangkan banyak lagi perkara yang bersangkut paut dengan solat yang kita tak tahu. Jadi belajar. Beruntunglah orang yang belajar, beruntunglah orang yang mengaji. Orang yang mengaji, orang yang belajar, untunglah. Nanti amalan dia akan diterima oleh Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau menuntut ilmu nanti pasti akan menyesal kerana amalannya itu salah dan tidak diterima oleh Allah. Nanti menyesal. Baik kita mengaji, sementara ada masa, ada waktu, gunakan masa kita ni untuk menuntut ilmu juga, bukan sekadar mencari dunia. Kita dah ada rumah tangga, kita dah ada kenderaan, kita dah ada pakaian, dah ada anak bini, dah ada duit, apa lagi? Dah ada dah. Persiapan dunia dah, betul. Persiapan akhirat bagaimana? Tu soalan dia. Persiapan akhirat untuk diri kita, persiapan akhirat untuk anak isteri kita dah ada ke belum? Dunia dah ada dah, alhamdulillah. Walaupun tak mewah, tak kaya, maknanya dah ada. Ni masalah kita nak mati besok ni. Esok lusa kita mati. Apa persiapan? Macam mana kita nak hadapi kematian kalau tak ada bekal yang Allah terima? Kita yang besar besok. Jadi mengaji lah. Ngaji. Maka diistisna, yakni dikeluarkan, dikecualikan mereka itu orang yang sembahyang, yakni dengan sempurna tadi, dikecualikan mereka itu daripada daripada jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tatkala, yakni sewaktu mengena mereka itu kejahatan. Orang yang solatnya sempurna ni, bila solat kita sempurna, mendirikan menyempurnakan solat zahir dan batin tadi tu sempurna, betul akidahnya, khusyuk hatinya, betul akidahnya, menjauhkan diri daripada membuat benda yang membatalkan solat, faedah yang akan diperolehi terkena kepada diri dia musibah. Tadi orang yang terkejut, orang yang tergopoh-gapah, orang yang kacau bilau, orang yang keharuan, dia akan jadi orang yang tenang walaupun menghadapi musibah macam orang lain. Dia tenang. Itulah daripada sembahyang yang sempurna. Ini kita tidak besar masalah, kecil je masalahnya. Kita punya kacau bilau, Masya Allah. Kecil je masalah kecil-kecil je, masalah remeh-temeh je. Jadi kacau bilau, kadang-kadang boleh jadi bergaduh, padahal masalah remeh je, boleh jadi bergaduh. Maknanya kita tak dapat tu benda yang Allah nak bagi pada orang yang sembahyang yang sempurna. Orang yang sembahyangnya sempurna, di antara faedahnya dia akan menjadi orang yang tenang. Kalau dalam keadaan situasi yang tidak baik pun dia boleh tenang, apatah lagi kalau dia mendapat kesenangan, lagilah dia tenang.
Dalam situasi yang tak baik pun, musibah pun, bala pun, masalah pun, dia tenang dia bukan tak ada masalah, dia ada masalah, tapi hati dan jiwa dia tadi tu diberi ketenangan oleh Allah asbab daripada sembahyang yang sempurna. Barulah bahagia. Kenapa tak ada? Kebahagiaan sebenarnya duduk di mana? Pangkat, jawatan, kenderaan, pakaian, tempat tinggal. Mana hakikat kebahagiaan tu? Di dalam hati. Itulah kebahagiaan. Sekaya apa pun kalau hati kita kacau bilau, kita tak akan bahagia hidup. Sungguh tak? Duit 10,000 dalam poket dalam beg duit 10,000, tapi kacau bilau, ketakutan, takut sini, takut sana, risau sini, risau sana, bimbang sini, bimbang sana. Padahal yang dirisaukan, yang ditakutkan itu bukan hal-hal akhirat. Yang dirisau, bimbang itu hal-hal dunia kacau. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak bahagia juga hidup walaupun kaya, walaupun berjawatan tinggi, kerana jiwa dia tu ada masalah, hatinya bermasalah, hati kita kotor. Kalau kita nak pergi berjalan kita nak tak bawa anak bini kita pergi tempat yang kotor? Tak tenang, betul? Tak tenang, tempat kotor tak tenang. Begitulah, bila jiwa kita kotor, kita tak akan dapat ketenangan. Kita tak akan dapat ketenangan. Kalau hati kita kotor, kita tak akan dapat tenang. Sungguh, wallahi, demi Allah, kita tak akan dapat ketenangan selagi hati kita kotor. Walaupun kita nak apa? Nak duit, dapat. Nak pangkat, dapat. Nak jawatan, dapat. Nak apa lagi? Dapat. Tapi selagi hati kita tak bersih daripada penyakit yang Allah benci, kita tak akan tenang. Sebab dalam ni kotor. Tapi sebaliknya, kalau hatinya bersih, hening, bening, walaupun dia fakir miskin, dia akan tenang dan bahagia hidup dia. Sebab hakikat kesenangan dan kebahagiaan itu duduknya di dalam hati yang bersih, hati yang bertakwa. Gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu faedah. Jadi kita nak tak Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat yang tidak berkeluh kesah tadi? Merungut mulut kita, ngongek. Itu namanya keluh kesah lah tu. Resah gelisah. Resah gelisah, keluh kesah, merungut-rungut, kucak-kacik, serabut. Na'udzubillah. Tak tenang hidup itu sebab hati bermasalah. Kalau nak, baiki sembahyang itu. Kalau nakkan ketenangan tu, baiki sembahyang itu. Peramai kita tak nak belajar bab solat kerana dah merasakan solatnya sempurna. Buat apa nak ngaji lagi? Itu kan tak sembahyang. Sembahyang. Sembahyang kita tu betul ke tidak, sah ke tidak, menempati syarat rukun zahir batin tidak, yang kita buat tu boleh buat sesiapa pun. Allah. Dan apabila mengena mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Na'udzubillah. Orang yang tidak mendapat faedah solat, apabila mereka mendapat nikmat, bila dia dapat nikmat, dia tidak dapat menggunakan nikmat itu kepada perkara yang baik-baik. Salah guna nikmat Allah. Sihat nikmat Allah dah. Nikmat dah. Sihat nikmat Allah. Tapi kita akan gunakan sihat kita untuk menjauhkan diri daripada Allah. Kita gunakan sihat kita untuk membuat maksiat. Kita gunakan sihat kita untuk lari jauh daripada Allah. Kita gunakan sihat kita untuk meninggalkan ibadah. Kita gunakan sihat kita membuat benda-benda yang dibenci, yang dilarang oleh Allah. Itu contoh orang yang solatnya tidak sempurna. Yang tadi tamunya, dia akan jadi orang yang keluh kesah, kacau bilau, tak tentu hara, tekanan sini, tekanan sana.
Mulutnya suka merungut-rungut. Kemudian itu sewaktu dia dapat musibah. Sewaktu dia dapat musibah, dia jadi macam tu. Dan apabila dapat kebaikan, dia menyalahgunakan pula kebaikan tu. Allah, contoh sekarang ni, kita aman tak? Aman, agar kita tak ada peperangan, alhamdulillah. Tapi kita menyalahgunakan keamanan ni. Sepatutnya kita gunakan kesempatan keamanan ni, dekatkan diri dengan Allah. Senang nak ke surau, senang nak ke masjid, senang nak ke majlis ilmu. Cuba kita bayangkan sekarang ni, tempat kita ni di dalam peperangan. Boleh tak kita nak duduk belajar macam ni, ngaji macam ni? Tak dapat sahabat, tak boleh. Nampak tak? Kufur dengan nikmat, kesenangan yang Allah beri. Ada mata, kita guna tengok benda haram. Ada telinga, kita dengar benda haram. Ada mulut, kita cakap benda haram. Ada hati, kita simpan benda kotor. Ada kaki, kita melangkah ke tempat yang haram, ataupun melangkah ke tempat-tempat yang tertentu dengan niat yang jahat. Kita gunakan jari kita yang boleh bergerak ni menulis benda-benda yang haram, yang menyakitkan hati manusia. Na'udzubillah. Yang memudaratkan manusia. Ini keadaan dan kelakuan orang yang tidak sempurna sembahyangnya. Jadi hendaklah kita usaha baiki sembahyang kita, belajar, fahami solat tu apa sunnah, supaya kita dapat tadi tu, bila duduk dalam musibah tenang, bila dapat nikmat digunakan kepada perkara yang Allah redha. Itu baru betul. Jadi dia akan menjadi orang yang sentiasa bahagia. Dalam waktu mendapat bala pun hatinya tenang, tak keluh kesah, tak kacau bilau. Waktu dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Bahagialah hidup. Yang tak bahagia ni dapat bala, tambah risau, dapat nikmat, buat dosa pula dah. Na'udzubillah. Ditegahkan kebajikan daripada mengajarkan, maka seperti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya. Ni Allah Taala sendiri nak sifatkan. Allah sendiri nak menceritakan sifat dan keadaan orang yang solat dengan sempurna. Mana? Berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya. Yang mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendirikan solat dengan sempurna, betul syaratnya. Kalau sebut syarat sembahyang apa, dia tahu syarat-syarat sembahyang. Syarat wajib solat apa, dia tahu. Syarat sah sembahyang apa, dia tahu. Rukun solat ada berapa, dia tahu dan dibuat dengan betul. Benda yang membatalkan solat apa, dia tahu dan dia jauhkan dalam solat. Benda yang membatalkan wuduk apa, dia tahu dan dia jauhkan. Benda yang makruh dalam solat apa benda, dia tahu dan dia elakkan. Kemudian hati bagaimana pula dalam solat, ikhlas tu macam mana, rendah diri tu macam mana, dan sebagainya. Orang yang sembahyang dengan sebenarnya, tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan. Itu sifat ni. Bila dapat benda kejahatan ni, maksud benda tak sedap lah, mudah kita nak faham. Benda yang kita tak mau, faham tak? Benda yang kita tak mau, benda jahat lah, benda tak elok. Kita nak senang jadi susah, nak untung dapat rugi, nak orang puji orang cela, gitu. Nak tak? Benda yang kita tak nak dapat, kan ke benda tu kejahatan pada diri kita lah. Hakikatnya benda tu ada kebaikan, tapi oleh kerana kita tak faham, kita memandang benda tu kejahatan. Sebenarnya itu satu nikmat daripada Allah. Kita nak kawan yang baik, dapat kawan yang tak baik. Kita harapkan orang lain menghargai kita, tiba-tiba orang tak hargai kita, orang tipu kita dan sebagainya, orang cela kita, orang maki kita. Tu kejahatan. Tapi dia tenang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak cela silakan, nak umpat silakan, nak fitnah silakan. Dia tenang, dia tak dikacau bilau. Kita melompat. Kita melompat ni. Oh ya, melompat kita. Tentu harah kita, terbawa-bawa dalam mimpi. Allah, pucat kaci hati kita, menunjukkan solat kita tak sempurna. Bila dah tahu solat tak sempurna, belajar. Janganlah jadi orang yang sombong.
Jangan jadi bodoh sombong. Jangan jadi bodoh sombong. Dah tak tahu, dah tak reti, dah tak pandai, sombong daripada menuntut ilmu. Na'udzubillah. Dia ngaji. Jahil ni semua jahil. Jahil semua jahil. Mana ada orang lahir daripada keluar daripada perut mak, dia pandai semua jahil. Tapi dia belajar, kita tak nak belajar. Sebab tu kita tak tahu. Kita belajar benda lain. Allah suruh belajar buat solat, kita belajar benda lain. Allah suruh belajar mengenal Tuhan, kita belajar benda lain. Itu salah kita lah. Salah kita. Apa lagi? Orang yang solat dengan sebenarnya, tiada. Yang pertama tadi, dia takkan keluh kesah. Jadi dia akan tenang setenang-tenangnya, walau sebesar apa pun masalah dalam hidup dia. Dia tenang saja. Orang lain serabut, orang lain kena masalah kecil, serabut, melompat, bunuh diri, terjun jambatan, makan pil, terjun bangunan dah. Tengok, na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan kita Kalau dah di dunia tak tenang macam tu, dalam kuburnya mana? Sedangkan masalah dalam kubur tu jauh lebih hebat, dahsyat lagi daripada masalah yang ada dalam dunia. Kesusahan yang kita nak lalui dalam kubur tu jauh lebih dahsyat daripada jenis kesusahan dan masalah yang ada atas dunia ni. Kalau dengan masalah-masalah dunia yang macam tu kita dah tak tahu dah nak cakap macam mana nak hadapi alam barzah tu. Dia fikir-fikir, renung-renung, muhasabah dia kita. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapat. Tafakkaru. Berfikir itu sebahagian daripada ibadat. Berfikir, merenung, bermuhasabah itu ibadat. Dengan berfikir sejenak tu kadang-kadang memberi perubahan yang baik pada diri dia. Dengan dia berfikir sejenak. Dia bukan semata-mata beramal tanpa berfikir dah. Dia beramal dan dia berfikir, akan memberi kebaikan dalam hidup dia. Tapi kalau beramal tanpa berfikir, dia akan jadi rosak selama-lamanya. Dia beramal tanpa fikir. Jadi fikir, renung, fikir, renung, muhasabah diri kita. Fikir dengan hati yang bersih, fikir dengan akal yang waras, dengan hati yang bersih. Jangan fikir dengan nafsu. Dan tiada memegang kebajikan apabila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia dapat kebaikan, dia tak gunakan untuk diri dia sendiri. Dia tak pentingkan diri dia sendiri. Dia suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau dia menikmati kekayaan, dia tahu kekayaan ini bukan milik aku. Kekayaan aku ni juga milik muslimin. Sebaliknya, kalau dia tak dapat faedah daripada solat tadi, dia akan jadi bakhil. Dia merasakan nikmat harta kekayaan itu milik dia dan tidak perlu diagih-agihkan, dibahagikan kepada orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang solatnya sempurna, kata Allah, bila dia dapat sesuatu, dia akan berkongsi dengan orang lain. Sebab dia tahu kenapa Allah menjadikan dia orang yang senang lebih daripada orang lain. Kerana dia sedar ada tugasan dan tanggungjawab yang Allah amanahkan ke atas diri dia. Allah nak memuliakan dia asbab harta yang dimiliki. Hamba ni dia ada peluang. Hamba ni dia ada dua peluang mendapat kemuliaan sisi Allah. Yang pertama, dia mendapat kemuliaan sisi Allah asbab amal yang dilakukan oleh tubuh badan dia. Sembahyang, puasa, baca Quran dan sebagainya. Dia jadi mulia, jauhkan benda haram. Yang kedua, dia jadi mulia sebab harta yang dimiliki tadi digunakan fi sabilillah. Dia gunakan hartanya untuk membuat ibadat, menolong agama, bantu agama contohnya. Bantu orang fakir miskin, keluar zakat. Jadi di situ juga menjadikan dia mulia. Nampak tak? Jadi orang yang memiliki harta keluasan, dia ada peluang, dua peluang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama, kemuliaan asbab amal soleh.
yang dilakukan oleh tubuh badan dia. Yang kedua, kemuliaan sebab harta yang dimiliki tadi digunakan kepada jalan-jalan Allah. Kemudian dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu, nampak tak dikaitkan sembahyang yang sebenarnya, kerana nak keluarkan solat yang tidak sebenar, nak keluarkan sembahyang yang tidak sebenar, tak masuk. Yang nak cerita sini sembahyang yang sebenar, makna yang melengkapi syarat dan rukun zahir dan batin, yang menempati syarat dan rukun. Nak belajar bab solat, dasar-dasar asas-asas solat tu ada pun dalam beg tu, kita ada letak kitab asas-asas sembahyang, untuk pendekatan awal lah. Kadang-kadang memang sungguh kita tak nafikan ada di kalangan kita yang tak pernah sembahyang, tak pernah sembahyang. Dia nak sembahyang tapi dia tak tahu. Boleh beli buku-buku macam tu untuk panduan, pendekatan. Pendekatan, nampak tak? Belajar ni dia tak boleh nak tiba-tiba belajar yang berat-berat, betul? Ambil asas dulu. Asas tu, oh gini, nanti belajar sikit, tambah lagi, begitu. Jadi ada dalam tu, ada kita letakkan kitab untuk kawan-kawan kita boleh beli, jadikan panduan dan pedoman. Tengok, baca, tengok asas-asas dia, dasar-dasar dia. Nanti belajarlah kitab yang makna teruskan juga belajar kitab-kitab yang macam ni. Itu untuk pendekatan awal maksudnya. Jangan tak tahu langsung maksudnya. Ada ke orang tak tahu langsung tentang sembahyang? Banyaklah. Banyaklah. Tak apa. Tak apa macam mana? Belajarlah maksudnya. Adat lah tu. Kita memang tu bukan semua pandai. Yang tahu tu semuanya diberi ilmu oleh Allah. Kita pun sama macam tu juga. Jadi jangan putus asa, jangan merasa diri kita sudah tidak diterima oleh Allah. Jangan. Itu sangkaan jahat pada Allah. Jangan menyangka dalam hati bahawasanya Allah sudah tidak menerima kita. Jangan. Itu dosa besar. Sangka buruk dengan Allah. Itu tipu daya syaitan yang nak menjerumuskan kita, sedalam-dalamnya di dalam lembah kehinaan. Dia akan hasut kita, dia akan bisikkan was-was dalam hati, kononnya kita ni dah tak diterima oleh Allah dengan sebab dosa-dosa yang kita dah buat berpuluh tahun. Sebab kita tak pernah sembahyang, sebab hari-hari berjudi, berzina, minum arak, Allah tak terima dah. Ini bisikan syaitan yang nak terus menjatuhkan kita jauh lebih dalam, kepada kesesatan. Jangan. Wajib kita bersangka baik dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan aku seandainya aku ikhlas, mengaku berdosa, mengaku bersalah, dan bertaubat kepada Allah. Pasti Allah akan ampunkan, sebab itu janji Allah pada hamba-hamba dia. Jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kerana bahawasanya sembahyang yang sebenar itu menegahkan daripada fahsya dan munkar. Sembahyang yang sempurna itulah yang akan menjadi penegah seseorang hamba itu, laki-laki ataupun perempuan, daripada perbuatan mungkar yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang dibenci oleh Allah, sama ada perbuatan zahir ataupun perbuatan yang batin. Dosa lah maksudnya. Maksiat zahir dan maksiat batin itu adalah perkara mungkar. Perkara mungkar. Mata suka tengok benda haram, itu mungkar. Telinga suka dengar benda haram, itu mungkar. Mulut kita suka cakap benda haram, mungkar. Jari kita suka tulis benda haram yang menyakitkan orang, menyakitkan hati orang, itu mungkar. Hati kita simpan dengki, hati kita simpan dendam, itu mungkar. Takabur, riya, itu mungkar. Cintakan dunia, itu mungkar. Itu mungkar. Tapi dengan sebab sembahyang yang sempurna, Allah akan cegah orang-orang ni tadi daripada buat benda mungkar. Dia akan selamat. Siapa yang selamatkan dia? Allah. Mustahil ke Allah Ta'ala bantu kita sehingga kita tak bersentuh dengan maksiat? Mustahil ke Allah buat macam tu? Tidak, mustahil.
Tak mustahil. Allah Maha berkuasa menolong hamba-hamba yang Dia kasih. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Ni cuba kita telik diri kita. Ada tak lagi anggota kita yang zahir ni buat benda mungkar? Telik dulu yang zahir. Tengok zahir dulu. Kita fikir-fikir, renung-renung, tengok-tengok, muhasabah diri kita. Anggota 7 kita ni khususnya, ada tak masih lagi berseronok, bersenang-senang, rasa tidak berdosa dan tidak bersalah membuat benda mungkar? Itu kita fikir mata kita. Adakah mata kita ni masih redha, masih suka seronok tengok benda haram? Adakah telinga kita masih seronok, masih senang, masih rasa tak berdosa mendengar keaiban orang lain? Kalau seronok maknanya mungkar. Telinga yang baik dia benci dengar benda haram. Dia tak senang, dia tak suka nak dengar. Bila terdengar dia jadi benci. Itu telinga yang baik. Kalau telinga yang jahat, dia akan tak dah dengar. Apa tadi? Na'udzubillah. Cuba telik. Sebab kita semayang, cuba telik telinga kita macam mana. Telinga kita dah baik ke masih mungkar lagi telinga kita? Mata kita dah baik ke masih mungkar lagi? Lidah kita masih baik ke mungkar lagi? Semayang dah 10 tahun semayang. Tapi kalau kita cakap benda yang jahat-jahat, tak ada rasa berdosa langsung, tak ada rasa bersalah langsung, tak ada rasa menyesal langsung, meluahkan kata-kata yang haram pada ibu bapa kita, pada suami kita, pada isteri kita, tu caci maki hamun, na'udzubillah. Tak sepatutnya kita yang solat memiliki lidah yang sedemikian. Tak sepatutnya tak sajak. Tak sajak. Kalau sini faham tak cakap tak sajak? Orang tentu kena cakap sajak ni, kau pakai macam tu baru sajak, kata dia. Ni maksudnya tak sajak. Orang yang solat cukup 5 waktu tapi lidahnya jahat, tak sajak. Sepatutnya orang yang solat 5 waktu ni mengeluarkan perkataan yang baik-baik, yang berakhlak. Kita tilik. Ini kita cerita ni, kita tilik. Saya sebut ni, saya tilik diri saya. Kawan-kawan tilik diri kawan-kawan. Tuan-tuan tilik diri tuan-tuan. Kita nak ceritakan maksud ni tadi, mungkar tadi. Mungkar tu bukan semata-mata berzina, minum arak, berjudi. Mungkar yang ada pada diri kita, bukan mungkar daripada orang lain. Ni mungkar pada diri kita sendiri. Tengok anggota kita, mata kita, telinga kita. Adakah telinga kita masih lagi menunggu, menanti, tercari-cari tentang keaiban orang? Tuan rumah, dia yang lebih mengerti barang yang ada dalam rumah dia. Maksud kita sendiri yang tahu diri kita bagaimana, dan Allah juga lebih maha mengetahui. Allah tahu hati kita yang masih lagi seronok nak nanti dengar musibah yang berlaku pada saudara kita. Solat, tapi bilalah dia tu nak ditimpa musibah, bilalah dia tu, bila na'udzubillah, tak sajak. Tak sajak. Solat dah, ngaji dengar baik-baik, ngaji dengar baik-baik, baru dapat manfaat. Nak dapat manfaat kena ngaji betul-betul, jangan sembang-sembang benda lain. Jangan tak hormat majlis ilmu, tak dapat berkat. Dengar baik, mudah-mudahan benda tu masuk dalam hati kita. Ini petunjuk daripada Allah. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya yang nak menyampaikan benda tu dalam hati kita siapa? Allah. Guru-guru tu sebagai perantaraan saja. Dengar baik-baik, mudah-mudahan kita dapat kebaikan, mudah-mudahan ada perubahan. Paling tidak kita dah faham, begitu ke? Tu paling tidak lah, nanti insya-Allah dia semakin baik lah. Ni masalahnya bila kita cerita tak ada rasa apa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa berdosa, tak ambil tahu. Itu masalah.
Kita saksikan, kita tengok, kita cari tangan kita, adakah jari kita ni suka tulis benda jahat, suka tulis benda haram, suka tulis benda yang menyakitkan orang. Padahal kita solat, semak balik hati kita, ataupun kaki kita, adakah kaki kita masih suka melangkah ke tempat yang haram sedangkan kita solat? Adakah kita dah jaga amanah pada tubuh badan kita yang Allah bagi padahal kita solat? Adakah kita dah tutup aurat dengan sempurna? Adakah kita dah tutup aurat dengan sempurna? Adakah orang lain dah tak nampak bentuk tubuh badan kita sedangkan kita solat? Kadang-kadang solat tapi masih lagi orang lain dapat melihat bentuk tubuh badan kita kerana pakaian yang tidak sempurna. Jadi tak saja orang yang solat demikian. Baikilah bila kita dah jumpa jawapan, baikilah. Orang yang jenis macam tu yang Allah kasih. Bila dia jumpa kesilapan dan kesalahannya, dia azam baiki. Bukan berasa tidak bersalah, bukan buat tak tahu. Dah. Jadi dia baiki, aku nak azam, aku nak baiki pakaian aku lah. Ada perubahan sikit dia berubah, insya-Allah. Azam dalam hati, minta pada Allah sungguh-sungguh. Kemudian katanya Musaneh lagi, dan mungkar seperti firman Allah, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sebelum terlupa, tak apa, baca dulu. Dan dirikan olehmu akan sembahyang. Allah perintah, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kamu, wajiblah kamu mendirikan sembahyang. Wajib, perintah wajib solat ni bukan untuk anak pak imam, anak pak lebay, anak pak ustaz, anak pak kiai. Kewajipan solat ni atas semua. Dia manager, dia kena sembahyang. Dia pekerja biasa, dia kena sembahyang. Dia kuli, dia kena sembahyang. Dia toke, dia kena sembahyang. Dia artis, dia kena sembahyang. Dia ahli sukan, dia kena sembahyang. Dia suami, dia bini, dia anak, dia kawan, semua wajib sembahyang. Sembahyang tu bukan untuk orang baik, sembahyang tu untuk sekalian hamba Allah. Siapa hamba Allah? Kita. Lagi pula yang beragama Islam, siapa? Kita lah. Dah tu nak kena sembahyang ke? Wajib sembahyang. Tapi saya ni belum dapat tinggalkan maksiat lagi, macam-macam dia, dah aurat, dah begini, dah begitu, nak kena sembahyang juga ke? Wajib usaha untuk mendapatkan solat yang sempurna tadi. Belajar bab solat betul-betul, fahamkan betul-betul, insya-Allah yang dedah aurat akan tutup aurat. Yang mulut jahat akan jadi mulut yang baik. Yang telinga jahat akan baik telinganya. Faedah daripada sembahyang yang betul dan sempurna tadilah yang akan mencegah diri dia daripada perkara maksiat itu berterusan ada pada diri. Dia akan tinggalkan. Allah akan tolong dia tinggalkan. Sungguh ini janji Allah, mustahil Allah bohong. Jadi siapa yang nak berubah meninggalkan kejahatan zahir maupun batin, kejahatan batin ni lebih-lebih lagi hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam dan sebagainya, siapa nak tinggalkan ni, sembahyang betul-betul. Pastikan sembahyangnya betul, cukup syarat, cukup rukun zahir dan batin, insya-Allah. Sampai satu peringkat dia akan takut nak buat tu, dia takut nak buat, dia takut nak buat. Kenapa seseorang itu boleh lari daripada sesuatu? Kerana takut. Kerana takut itulah yang akan menyebabkan seorang itu lari daripada sesuatu. Jadi kita akan larikan diri kita daripada mengumpat kerana takut. Kita akan larikan diri kita daripada berdendam sebab takut dengan dendam tadi tu. Kerana dendam ni membinasakan amalan, dengki itu membinasakan amal, sangka jahat itu membinasakan amal, menyebabkan kita dibenci oleh Allah, menyebabkan kita tidak diredai oleh Allah. Jadi orang yang takut dibenci oleh Allah, orang yang takut tidak diredai oleh Allah, dia akan larikan diri dia akan jauhkan diri ni daripada benda-benda yang dimurkai
Allah. Dan pekerjaan yang mungkar, zahir dan batin. Dan sesungguhnya zikrullah itu, yakni mengingati Allah Ta'ala itu terlebih besar, terlebih utama, terlebih agung. Tak ada benda yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih bernilai selain daripada zikrullah. Daripada mengingati Allah. Apa maksud mengingati Allah? Menunaikan, melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu maksud zikrullah. Bukan ingat Allah ingat, tapi waktu solat kita langgar, waktu belajar agama kita langgar, suruh tutup aurat kita langgar, tapi hatinya ingat Allah. Bukan tu yang dimaksudkan dengan zikrullah. Selain daripada hatinya memikir tentang Allah, kebesaran Allah, selalu mengingati Allah, makna dia juga menurut perintah Allah, mentaati. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dijauhkan. Itu baru betul-betul maksud zikrullah, mengingati Allah yang sebenar-benarnya. Habis sikit lagi. Dan orang yang mendirikan sembahyang seperti itu. Jadi kita ni kena ada keinginan. Kena ada impian. Ya Allah, aku nak solat yang sempurna. Kena ada impian, kena ada keinginan. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku solat yang sempurna, yang boleh mencegah diri aku daripada kejahatan. Aku tak rela, aku tak redha ya Allah dengan diri aku yang banyak lagi melakukan dosa dan maksiat ni. Aku tak rela lagi ya Allah. Aku tak redha dengan lidah aku yang jahat ni. Aku tak redha dengan hati aku yang menyimpan benda-benda kotor ya Allah. Tolonglah, berilah taufik ya Allah. Kena ada impian dan keinginan benda tu, sebab benda tu mulia. Jangan kita hanya nak inginkan, harap Allah bagi kekayaan dunia, harta, pangkat, jawatan. Ya Allah, bagilah aku orang kaya, jadikanlah aku orang kaya, luluskanlah segala projek aku. Itu yang kita impikan sangat-sangat. Tapi tak ada pun impian untuk menjadi orang yang sempurna dalam sembahyang. Sebab pada kita benda tu tak ada nilai pun pada kita. Sebab tu kita tak ada impian ke situ. Hati kita penuh dengan cinta dunia. Benda-benda yang mewah, yang hebat di sisi dunia kita impikan, kita angan-angankan. Tapi kita tak ada pun mengimpikan nak mendirikan solat yang sempurna. Tak ada pun impian nak memiliki hati yang suci, bersih dari sebarang penyakit. Tak ada pun impian kita. Sebab pada kita benda tu tak ada nilai. Hati bersih pun bukan boleh beli kereta mewah. Lainlah kalau Nabi kata, barang siapa hatinya bersih dari sebarang penyakit, dia akan dapat membeli kenderaan mewah. Itu barangkali ya Allah, bersihkanlah hati aku. Sebab apa? Nanti dapat beli kereta. Barang siapa yang hatinya bersih, sembahyang sempurna, rumahnya akan bertukar jadi mahligai. Mana ada. Sebab tu kita tak heran nakkan benda tu. Tak heran pun, apa beza kalau dapat sembahyang sempurna pun hati bersih, apa beza? Bukan kaya pun, bukan mewah pun, bukan orang pandang, bukan orang hormat pun. Na'udzubillah min zalik. Hati kita tu dah disihir oleh dunia. Hati kita ni dah disihir oleh dunia. Tidak ada cinta dalam hati kita melainkan terhadap dunia. Tak ada impian dalam hati kita melainkan semuanya impian itu dengan dunia. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita cepat-cepat. Moga cepat-cepat kita berusaha selamatkan diri kita sebelum datangnya kematian. Kalau kita mati dalam keadaan gitu, wal'iyadzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita. Maka orang yang mendirikan sembahyang seperti itu, seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyangnya daripada mengerjakan yang demikian itu, dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Maksudnya orang yang dapat menyempurnakan solatnya seperti yang disuruh, Allah akan jaga diri dia akan meninggalkan benda yang jahat-jahat. Kalau dulu lidahnya jahat, taklah, dia sembahyang sempurna, lidahnya akan jadi baik. Dia marah setara mana pun keluar perkataan yang baik, dia akan nasihat dengan baik.
Tengok Nabi SAW, Nabi marah tak? Nabi marah. Nabi marah tak dengan perkara mungkar? Oh, sangat-sangat marah Nabi dengan benda mungkar. Tapi ada tak Nabi mengeluarkan perkataan yang jahat, yang kotor? Tak ada. Dia marah pun menggunakan perkataan yang berakhlak. Kita jangan semua kita bangkit keluar kohek pun maki hamun. Allahu Akbar. Maknanya kita tak baik lagi. Kita masih lagi tak baik. Kita banyak lagi kesilapan, kesalahan kita, sebab solat kita tak sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah, jangan putus asa, sama-sama kita baiki insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, pertolongan kepada kita, anak bini kita semua, kawan-kawan, sahabat-sahabat kenalan kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala memilih kita, memberi taufik kepada kita, menjadikan diri kita orang-orang yang mendirikan sembahyang dengan sempurna, agar dapat kita segala kelebihan, faedah yang dijanjikan oleh Allah. Insya-Allah jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat dalam rahmat dan ridha Allah, dalam keampunan Allah sentiasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Aqimus salat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.